A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma arzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan, tuan-tuan imam, ahli tata kuasa surau dan seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan khususnya sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zairul yang jemput saya ke sini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang berada pada bab yang kedua. Bab yang kedua, diskusi kitab yang bertajuk Hakikat Kemuliaan dan Keagungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab yang kedua kita dah bicara dua perkara, iaitu bab yang membicarakan bentuk keimanan, sifat-sifat keimanan yang ada pada diri saya, pada diri tuan-tuan dan keluarga kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada tengah hari ini kita sambung pada perkara yang ketiga, muka surat 18. Okey tuan-tuan ya, muka surat 18. Baik, hakikat keimanan kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna wajib kepada hati dan jiwa kita. Ya, wajib kepada hati saya, hati tuan-tuan, jiwa saya, jiwa tuan-tuan rasa cukup berbangga, rasa bertuah kerana beriman dan patuh kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hati dan jiwa kita dipenuhi rasa kegembiraan, rasa kelapangan setiap kali kita melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah sekarang tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang kita sebut minggu yang lalu, sekarang Allah sedang memandang dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah dia tidak pandang pada rupa paras kita. Allah dia tidak pandang kepada harta benda kita walaupun banyak mana sekalipun, walakin akan tetapi yang zuru sekarang ini. Ya, Nabi menggunakan fi'il mudhari', fi'il yang memberi makna sekarang ini. Allah sedang memandang ila qulubikum, kepada hati-hati kamu, wa a'malikum, barulah Allah memandang kepada amalan-amalan kamu. Maknanya sebelum Allah tengok qiyam kita, sebelum Allah tengok rukuk kita, sebelum Allah tengok sujud kita, Allah tengok dalam hati kita itu dulu. Ya, sama juga sebelum Allah nak tengok kita ikut tak ikut baginda, Allah tengok dalam hati kita ada apa, dalam diri kita, dalam jiwa kita terhadap baginda Rasulullah. Salah satunya, wajib dalam hati saya rasa bangga, wajib dalam hati tuan-tuan rasa bertuah dan rasa gembira kerana kita ikut baginda Rasulullah dan beriman kepada baginda Rasulullah. Ya, sebab tu dalam peperangan peperangan Badar yang sekarang ada macam tuan-tuan berbicara tentang forum diskusi dan sebagainya, ya, salah seorang sahabat Nabi, ya, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, ya, Nabi risau juga sahabat-sahabat ni tuan-tuan sekalian, oleh kerana pada peringkat awalnya Nabi minta nak pergi, ya, rampas ataupun nak menyekat satu kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Tiba-tiba tukar untuk berperang, maka Nabi bimbang, hati sahabat Nabi tergugat. Tapi ada seorang sahabat Nabi, oleh kerana dia dah jiwa dia, hati dia penuh, ya, iman kepada Nabi, inilah bentuk iman, maka dia kata, wahai Rasulullah, kamu jangan risau dengan kami. Kalau kamu nak kami terjun bersama kamu dalam laut pun, kami akan ikut terjun sama. Ini beberapa bahasa tuan-tuan yang sedemikian. Ya, kalau kamu nak kami terjun bersama kamu dalam laut, kami akan terjun. Maknanya apa? Ada kelapangan dalam hati kita. Boleh tuan-tuan ya, saya nak baca perenggan pada muka surat 19. Ya, muka surat 19, perenggan yang kedua tu. Allah yang Maha Berkuasa telah memberi amaran yang amat keras dan menafikan keimanan mereka yang tidak berbangga dan tidak merasakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah umatnya, iaitu dengan tidak merujuk dan tidak melantik baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam menyelesaikan permasalahan dalam apa jua urusan kehidupan. Tuan-tuan sekalian, Nabi ini salah satu yang diutus oleh Allah, dia sebagai orang yang
membawa keputusan dalam kehidupan. Dia orang yang membawa penyelesaian dalam kehidupan. Oleh kerana hati saya, hati tuan-tuan telah berlapang dada dengan Nabi, maka apa sahaja masalah dalam hidup kita kena rujuk Nabi, menanda dan membuktikan bahawa kita ni adalah menerima Nabi dan berbangga dengan Nabi. Okey tuan-tuan ya, laju sangat ke? Okey lah. Saya ingat kena laju sikit lagi, sebab kita target nak khatam ni tuan-tuan. Okey lah setakat ni ya. Allah Rabbi, Nabi ini sebagai orang yang menyelesaikan masalah, dan tolong bagi kepercayaan kepada Nabi. Tetapi oleh kerana Nabi dah wafat, maka Nabi tinggalkan pewarisnya, maka bagi kepercayaan kepada pewarisnya. Tapi sebelum itu, apa hal sekalipun, dalam hati dan jiwa saya, dalam hati dan jiwa tuan-tuan, sehebat mana kita, sebijak mana kita tetap berlapang dada dan rasa gembira untuk merujuk kepada Nabi. Sebab tu Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika. Saya nak terus terjemah tuan-tuan sekalian, tak nak baca dulu terjemah lambat. Fala, maka tidak. Wa rabbika, demi Tuhan kamu. Maka tidak, demi Tuhan kamu. La yu'minun, tidak mereka itu beriman. Dua kali. Ya, maka tidak, demi Tuhan kamu. Allah bersumpah lagi, ya, demi Tuhan Nabi Muhammad, fa la yu'minun, tidak sekali-kali mereka itu beriman. Bila? Sekarang ini mereka tidak beriman. Saya suka sangat sebut beberapa perkara. Yu'minu fi'il mudhari'. Mana-mana perkataan dalam Quran, huruf pertama huruf ya, perkataan itu adalah fi'il, dan fi'il itu adalah mudhari', memberi makna sekarang dan akan datang. Seulang lagi sekali. Fa, maka, la, tidak, rabbika wa rabbika, demi Tuhan kamu, la, tidak, yu'minun, sekarang ini mereka tidak beriman. Ya, siapa? Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehinggalah mereka menjadikan kamu tu hakim, ataupun melantik kamu sebagai hakim. Fima syajara bainahum, terhadap perselisihan yang timbul di antara mereka. Summa, kemudian, la yajidu fi anfusihim, tidak ada dalam diri mereka haraja. Okey tuan-tuan ya, kemudian mereka tidak apa ni kalau kita baca, kemudian mereka pula tidak merasa hati mereka suatu keberatan fi anfusihim mimma qadaita, terhadap apa yang telah kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Tuan-tuan sekalian, banyak keputusan yang Nabi buat, tuan-tuan terima tak? Nabi buat keputusan itu. Sembahyang dalam Quran ada 3 ya. Yang Pak Kasim kata, Pak Kasim ni dengan ceritanya dia sesat kat Terengganu je. Kat Selangor dia tak sesat. Tak apalah, itu cerita lain, nanti rugi masa. Tuan-tuan ya, Pak Kasim ada 3 je. Itu Pak Kasim punya cerita. Nabi kita Muhammad kata 5, maka kita menerimanya tanpa rasa berat hati. Boleh tak tuan-tuan sekalian ya? Maka saya ulang lagi sekali sampai Allah menafikan, fa, maka, la, tidak, wa rabbika, demi Tuhan kamu, la yu'minu, tidak mereka itu beriman, sehingga dia lantik Nabi sebagai hakim, orang yang memutuskan persoalan kehidupan. Tapi Nabi dah tak ada, nak lantik siapa? Sebab tu kalau nak cerita sikit, tapi dia jadi panjang. Tuan-tuan, orang sekarang duk sibuk nak lantik pemimpin yang baru, nak ganti yang baru. Kalau saya tanya tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan yakin dalam hati tuan-tuan, tuan-tuan nak lantik siapa kalau yang baru? Tapi tak payah jawab lah ya. Agak-agak lah. Tuan-tuan kena yakin kepada Nabi. Tuan-tuan kalau nak lantik, tuan-tuan kena lantik pewaris Nabi. Sebab hanya pewaris Nabi aja ada jaminan. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Bukan macam saya ni ustaz. Jangan keliru. Yang majoriti yang ramai ni ustaz, yang majoriti lagi baru nak start. Lain, ni ulama. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak kena pandai beza. Majoriti yang ada termasuk saya ni ustaz. Ulama, orang yang Allah jamin mereka gerun dengan Allah. Allah jamin. Selain ulama, Allah tak jamin kata mereka tu takut kepada Allah. Tak boleh tuan-tuan, sesakat tu nanti cerita lain pula. Kita dah tetap khatam buku ni. Boleh ya? Baik, yang keempat, bukan soal 20. Baik, hakikat keimanan atau bentuk keimanan saya dengan tuan-tuan yang keempat ialah hakikat keimanan kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin. Yang ini dah selalu kita duk dengar.
adalah memberi erti bahawa setiap Muslim wajib beriktikad, percaya dan berpegang dengan jazam, iaitu dengan putus pegangan itu, sesungguhnya tiada lagi manusia yang akan menjawab jawatan Nabi, dan tidak ada lagi manusia yang akan menjawab jawatan Rasul selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat selama-lamanya sampai ke hari kiamat kelak. Tidak ada lagi. Yang ini yang kena ada dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, dalam hati anak cucu kita. Ada lagi tak akan dilantik Nabi? Tidak ada. Bila? Buat selama-lamanya. Sampai bila? Sampai kiamat. Ada lagi tak Rasul? Kalau dah Nabi tak ada, Rasul lagi tak ada. Sebab nak jadi Rasul kena Nabi dulu. Ayat ni tak payah cerita panjang lah tuan-tuan ya. Ayat dia yang kita selalu duduk baca di situ. Tapi ayat ni lah orang kelintung kita. Ajaran-ajaran sesat dia kelintung. Dia kata cuba baca sekali ayat Quran tu, baca sekali lagi. Ya, kita pun baca makana Muhammad dan aba ahli min rijalikum. Ya, tidaklah Nabi Muhammad itu bapa salah seorang daripada lelaki-lelaki kamu, walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan nabi yang terakhir ataupun penutup nabi-nabi. Jadi dia kata cuba baca tu. Ya, Allah kata penutup nabi, bukan penutup rasul. Dia dah kelihatan. Ada kat luar. Ya. Yang Allah kata dalam Quran, Nabi dah tak ada, Rasul Allah tak kata. Itu yang dia mengaku Rasul tu. Tapi kita kena faham bahawa akidah kita nak jadi Nabi. Ni akidah, nak jadi Nabi, nak jadi Rasul, kena Nabi dulu. Kalau siapa-siapa tak pernah dilantik jadi Nabi, dia tak akan jadi Rasul. Gitulah tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Yang selebihnya tuan-tuan boleh baca sendirilah ya. Yang ada kitab, yang tak ada kitab tak payah baca. Yang ada kitab. Baik, yang kelima muka surat 22. Belajar macam ni baru seronok tuan-tuan. Baru seronok ni belajar satu-satu, lambat habis. Allah Rabbi. Seterusnya yang kelima, hakikat keimanan kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatmur risalat. Yang tadi khatmun nabiyyin, yakni khatmur risalat adalah bermaksud setiap muslim yang mukmin percaya dengan yakin dan menjadikan ianya sebagai i'tikad, sebagai suatu pegangan kepercayaan akidah yang jazam. Jazam ni putus. Apa makna putus? Tidak ada lagi ruang-ruang untuk masuk perkara-perkara selain daripada ini. Tidak ada lagi ruang-ruang untuk berubah. Putus. Lihat tuan-tuan ya. Yang macam mana? Bahawa sesungguhnya Allah yang maha berilmu telah menutup atau mengakhiri risalahnya dengan risalah Islam. Risalah ni perutusan. Ya, perutusan. Bersama dengan Nabi itu ada utusan. Baik, kita tanya, kita sebut lagi sekali. Rasulullah, apa makna Rasulullah? Utusan Allah. Apa makna utusan Allah? Salah satu makna insya-Allah kita akan bahas satu persatu nanti. Sebanyak 15 perkara makna Rasulullah. Tapi makna pada bahasanya, Rasulullah ni utusan Allah. Apabila dengan makna utusan, mesti dia bawa benda. Tuan-tuan ya? Macam tuan-tuan pernah tak hantar utusan meminat? Pernah ya? Kau pergi sendiri. Tapi walaupun hantar utusan, aku pergi sendiri, pergi tak ada bawa apa tak? Adalah tuan-tuan, bawa sesuatu lah yang berkaitan dengan meminah tu. Pergi tak ada bawa apa-apa. Sama juga Allah ni mengutus Nabi. Bersama Nabi tu ada apa? Ada risalah. Yang disebutnya ada utusan, ada perutusan. Dan risalah itu dinamakan Risalatul Islam. Risalah Islam. Maka dengan sebab adanya Nabi Muhammad, terutusnya Nabi Muhammad, maka disitulah menunjukkan berakhirnya risalah agama-agama yang Allah utus bersama Nabi, yang dinamakan Islam. Habis dah. Lepasnya ada agama lain tak? Tidak ada. Yang dengar cerita Islam Hadari itu yang mana pula tu? Yang tu penipu. Yang tu saja nak cari sesat. Tak apa, dia dah habis dah. Yang tu tempoh dia dah habis dah. Yang lain pula yang ini. Teruskan ada maknanya rosak akidah dia. Dia tidak ada bentuk iman yang ni. Kalau betullah dia beriman kepada Nabi Muhammad, dengan sebab Nabi Muhammad itu telah diutus oleh Allah dan berakhirlah ketika itu yang dibawa oleh Nabi itulah Islam. Habis lepas tu ada lagi tak? Tidak ada. Ada istilah lain tak? Tidak ada. Ada agama lain? Tidak ada. Yang ada Islam. Boleh tambah sikit-sikit tak? Tak boleh. Boleh tak tanya? Kekuat sangat. Ni akidah ni. Boleh? Tak boleh? Ada sikit-sikit. Sikit pun tak boleh. Allah pun kata inna din indallahil Islam. Habis itu. Ada inna din indallahil Islamil hadari. Tak ada. Rosak akidah itu. Ya harap-harap Allah ampunlah siapa-siapa pun. Allah ampun tuan-tuan sekalian. Kita tidak mahu Nabi Muhammad ke neraka, tidak.
Ya, tapi kita cerita di sini kenapa nak pastikan diri kita ke syurga. Okeylah tuan-tuan ya. Yang selebihnya huraian-huraian tuan-tuan boleh baca sendiri. Yang saya baca ayat tadi, inna din indallahil Islam. Qaf lam ya, tuan-tuan perasan tak? Muka surat 23. Dalil tu. Inna sesungguhnya. Apa makna inna? Adatut taukid, suatu perkataan penegasan. Allah bukan bergurau. Guru saya kata Allah ni sebenarnya mana ada ayat Quran tu bergurau tu. Ya, ada ke Allah bergurau? Main-main aja orang cakap tak ikut, tak ikut, tak nak percaya, boleh tak percaya, boleh. Ada ke ayat Quran? Tak. Semua ayat Quran wajib percaya. Tapi kenapa ayat-ayat tertentu dia letak inna yang dia lebih tegas? Kerana inna ni adatut taukid, suatu alat yang Allah guna dalam bentuk perkataan menggambarkan sungguh-sungguh, bukan main-main. Jangan bergurau dalam bab ni. Inna sungguh-sungguh ad-din, cara hidup. Indallah, di sisi Allah, al-Islam, hanya Islam. Kemudian dia ada qaf lam ya. Apa makna qaf lam ya? Lebih baik berhenti situ. Ya, qaf lam qili, kita baca qili. Berhenti situ. Ya, kalau sambung kurang sempurna bacaannya, tak baik. Yang baiknya berhenti. Kenapa? Nak biar kita tegas di situ. Ada nak tambah sikit-sikit? Tak ada. Boleh ya? Wallahu a'lam. Kita teruskan muka surat 25. Alhamdulillah. Nak khatam dah ni. Boleh ya? Nak khatam bab yang kedua. Baik, yang ke-6. Tapi kalau baca tuan-tuan gitulah. Ya, baca yang lebih-lebih itu Allah. Ya, al-yawma akmaltu lakum. Yang itu tuan-tuan boleh baca sendiri dah. Baik, keseluruhnya hakikat keimanan kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul ialah kafatun nas, ya, ataupun kadang-kadang disebut kafatun linnas. Boleh ya? Saya ulang lagi sekali. Salah satu bentuk iman yang ada dalam diri saya, diri tuan-tuan, diri anak cucu kita terhadap Nabi, iaitu meyakini bahawa Nabi Muhammad itu adalah diutus untuk kafatun nas. Apa makna kafatun nas? Bermaksud setiap Muslim wajib menerima dan menjadikannya suatu pegangan kepercayaan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh bangsa manusia, walau di mana mereka berada, bahkan termasuk juga kepada semua makhluk-makhluk yang lain. Ya, jangan kata Nabi Muhammad diutus untuk orang Arab semata-mata. Tidak. Ini akidah. Yang ini tapi saya yakin ada dalam diri tuan-tuan ya. Ke tuan-tuan rasa macam mana? Sebab ada pandangan tuan-tuan sekalian kata Nabi Muhammad tu orang cerdik di kalangan orang Arab je. Jadi orang Arab ikutlah. Kita orang Melayu pun ada orang cerdik kita. Tuan-tuan tahu kan nak cakap juga yang dia cakap dalam tu lah. Tak payah ya. Kita di Malaysia ada orang cerdik, orang Melayu cerdik. Di Jawa ada orang Jawa cerdik. Dekat Banjar ada orang Banjar cerdik. Cina ada Cina cerdik. Jadi yang Nabi Muhammad ni bukan apa pun. Nabi Muhammad ni orang cerdik di kalangan orang Arab. Orang Arab ikut dia lah. Kita orang Melayu ada orang ada pemimpin. Kita yang bijak-bijak, ada orang yang bijak-bijak. Rosak akidah saya dengan tuan-tuan. Kalau begitu rupanya yang ada dalam diri kita. Kerana Nabi Muhammad ini adalah cerdik untuk semua manusia. Bahkan bukan kepada manusia, seluruh makhluk-makhluk yang lain. Binatangnya, tumbuh-tumbuhan dan malaikatnya seluruhnya. Boleh ya? Mana dalil? Dalam surah Sabah ayat 28. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah arsalnaka, ya kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad, illa kecuali kafatan linnas, melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Basyiran sebagai orang yang membawa berita gembira, nadhira sebagai orang yang membawa berita amaran. Walakinna, akan tetapi, aksaran nas, kebanyakan manusia ini, majoriti kalau kita kata manusia ini, la ya'lamun, mereka tidak tahu. Tapi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kalau ikut ayat ni, la ya'lamun ni, masa mereka bercakap tu, ketika tu mereka tak tahu. Tapi tak pernah sabar tak tahu, sebab yang bercakap tu bukan orang biasa. Doktor contohnya, profesor contohnya, YB contohnya lah. Contohnya. Boleh contoh-contoh banyak. Boleh ya? Ke tak boleh? Tuan-tuan okey ya? Nampak mengantuk aja okey dah. Saya turun rumah pukul 4.30 lagi tadi. Ya. Ni tak balik lagi ni. Mengantuk juga ni. Sebab tu saya kadang-kadang saya mengajar ni, saya tak nak serius sangat. Ya, sebab dia memang mengantuk kalau serius sangat. Tu yang seringan-seringan sikit tu. Boleh lah. Kau memang nak serius. Tapi kalau nak usah Nuruddin jangan. Fadilatul Syekh ya.
Nuruddin lah memang. Tapi dia dah sekarang ni pun okey sikit. Kalau di Mesir dulu tuan-tuan duduk macam ni, kena betul-betul nak letak kaki kanan tu kaki kiri kat atas. Kalau tukar dia nampak, dia kata pergi jauh. Ni masa dia Mesir dulu, Mesir. Jangan dengan dia tu tak ada gurau orang Mesir dulu. Tapi sekarang ni tak apa dah. Sekarang ni tuan-tuan tak apa. Di Malaysia ni mungkin dia tengok suasana. Dia bukan apa sangat sebab belajar ni kadang-kadang tak boleh serius sangat. Okeylah tuan-tuan ya. Yang terakhir sekali muka surat 27, iaitu bentuk keimanan yang ketujuh, iaitu hakikat keimanan kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah beriman atau percaya dengan yakin bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mesti dijadikan sebagai insan yang paling dicintai. Wajib kepada saya, kepada tuan-tuan, dalam bentuk iman kita kepada Nabi ialah salah satunya cinta Nabi. Itu menggambarkan iman kita. Dan cinta kepada Nabi ini mesti paling dicintai. Nabi ini paling disayangi daripada semua makhluk, termasuk ibu kita, bapa kita, anak-anak kita, harta benda kita, diri kita sendiri dan segala-galanya. Boleh tuan-tuan ya? Macam mana yang ada dalam hati tuan-tuan buat masa sekarang? Ada cinta tak pada Nabi? Ada sayang tak pada Nabi? Ada rindu tak pada Nabi? Tuan-tuan hari ini tuan-tuan datang ke masjid, tuan-tuan boleh sujud kepada Allah, Tuhan yang sebenar, kerana Nabi kita letak ke dalam diri kita keimanan kepada Allah, iaitu kalimah syahadah. Hari ini kalau Nabi tak ajar kita, tuan-tuan sekalian, entah apa kita semua hari ini. Hari ini kalau Nabi tak ajar halal haram dengan kita, kepada kita, entah apa kita makan hari ini. Cuba tengok orang yang tak beriman pada Allah, entah apa dia makan. Lihat, kena cerita juga. Semua benda dia sapu, dia makan. Tapi alhamdulillah hari ini kita jaga pemakanan kita, kita jaga pemakaian kita, kita jaga akhlak kita. Semua ni kerana apa tuan-tuan? Baginda Rasulullah. Tuan-tuan tak sayang pada Nabi. Semua ni kerana apa? Yang paling hebat sekali, yang paling penting sekali tuan-tuan, kita kenal Tuhan yang Maha Pencipta, yang sebenar, Tuhan yang sebenar. Bukan kayu dan batu yang diletak di kaki-kaki limau kadang-kadang begitu, tuan-tuan. Tidak, bukan. Maka tuan-tuan tak rindu kepada seorang yang begini rupa, jasa dia. Sebab itulah Syekh Ahmad Al-Badawi, ya, masa dia balik daripada ziarah kubur Nabi itu, yang dia lontar qasidah tu, yang orang tanya dia lontar dalam bentuk ucapan, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi, laulaka ya zinatal wujud, kalaulah tidak kerana engkau wahai penghias kehidupan. Hari ini tuan-tuan, indahnya hidup kita. Kita kenal ibu dan bapa kita, kita cuba hormat dan kita sayang ibu dan bapa kita. Indahnya kehidupan. Hari ini kita kenal Tuhan, maka kita sujud memperhambakan indahnya kehidupan. Hari ini kita kenal anak-anak kita ada amanah kepada kita, kita didik dan kita jaga dia. Hari ini kita kenal ni semua sekadar orang Islam yang beriman kepada Allah, maka kita muliakan di atas satu indahnya kehidupan. Laulaka ya zinatal wujud, kalau tidak kerana engkau wahai penghias kehidupan, ma taba aishi, tidak ada untungnya, tidak ada bahagianya kehidupan aku, wala wujudi, tidak ada untungnya apa yang kita hidup pada dunia ini. Tuan-tuan ya, inilah hakikat kenabian yang perlu ada dalam diri saya, itu tuan. Betapa rindunya saya, betapa rindunya tuan-tuan yang perlu ada dalam hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rindu dan sayang itu mesti mengatasi segala-galanya. Itulah bentuk keimanan. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, dia sanggup digigit oleh ular, ya, mengalir air mata, sakit, tapi dia tak berganjak. Kenapa? Orang yang dia cinta sedang tidur di pohon.
Tak payah kita cerita banyak. Mana dalilnya? Yang ni saya pernah baca pada tuan-tuan di sini ya, mungkin surah Taubah. Saya terus terjemah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat kamu, in kana aba'ukum, in jika ataupun jikalau, kana aba'ukum adalah bapa-bapa kamu, wa abna'ukum anak-anak kamu, wa ikhwanukum saudara mara kamu, wa azwajukum pasangan-pasangan kamu ataupun isteri kamu, suami-suami kamu, wa ashiratukum ahli keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha perniagaan yang kamu bimbang akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha rumah-rumah yang kamu rasa selesa, kamu rasa redha, rasa selesa, ahabba ilaikum minallah lebih kamu cintai daripada Allah wa rasulih dan rasulnya. Sayang kat rumah lebih pada sayang Nabi, sayang perniagaan lebih pada sayang pada Nabi. Boleh tuan-tuan? Sayang kepada anak isteri lebih sayang pada Nabi. Hatta sanggup langgar perintah Nabi kerana seorang isteri, sanggup langgar perintah Allah kerana seorang suami. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih lebih kamu cinta kepada Allah dan daripada Allah dan Rasul. Wa jihadin fi sabilih lebih kamu cinta dan kamu sayang daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu maka tunggulah kamu, kata Allah. Ini amaran yang keras. Fatarabbasu maka tunggulah kamu. Okey tuan-tuan ya. Hatta sehingga ya'ti Allahu bi amri, Allah mendatangkan keputusannya. Kata ulama, Allah akan datang azab seksanya. Tuan-tuan, ada orang masih sembahyang di rumah dia. Dia rasa rumah dia lebih selesa daripada rumah Allah barangkali. Dia rasa rumah dia lebih hebat daripada rumah Allah barangkali. Orang-orang lelaki ni tuan-tuan, tolong pesan baik-baik pada jiran kita. Ya, wa masakin tardawna rumah-rumah yang dia rasa lebih selesa. Ya, padahal mungkin dulu tuan-tuan rumah dia memang selesa dah sebab rumah dia ada aircon, surau tak ada aircon. Tapi sekarang surau dah ada aircon. Selesa ke tak selesa sekarang? Guru saya sebut tambah sikit tuan-tuan, dia diselingan sikit. Masa nak habis dah, selingan sikit. Wa iyyazubillah, minta jauh daripada saya dengan tuan-tuan, dengan anak cucu kita. Salah satu orang munafik, kata ulama, dia seumpama ulat sampah. Ulat sampah ni, kalau kita ambil dia letak dekat bersih, tempat yang bersih, tempat yang elok, kejap mati dia, gelisah dia. Cuba tuan-tuan ambil ulat sampah, letak dalam pinggan yang bersih, gelisah dia. Tapi cuba letak dalam tong sampah, cuba letak dia tempat yang kotor-kotor, ya Allah, gemuk dia, seronok dia, makin gemuk dia. Maka orang munafik berada dalam masjid seumpama ulat sampah. Dia tak boleh duduk lama dalam masjid, gelisah dia. Jangan jadi ulat sampah, kata ulama. Tapi kalau duduk rumah dia, duduk kat pasar, duduk kat Tesco, ya Allah, sejam tak apa, 2 jam tak apa. Duduk depan TV. Ya, Netherlands nama apa tadi? Pesarika. Ustaz tahu juga. Tuan-tuan tahu ke? Tahu tuan-tuan. Okey, duduk. Habis dah tuan-tuan. Siapa-siapa yang sembahyang rumah dia, dia rasa rumah dia lebih selesa, fatarabbasu, menunjukkan dia lebih cinta rumah dia. Dia lebih rasa selesa rumah dia daripada rumah Allah. Fatarabbasu, tunggu dia. Hatta ya'tiyahu bi amri, Allah akan datangkan azab kepada dia. Tunggu. Tuan-tuan pesan. Ya, tolong pesan ada kawan-kawan daripada diri kita sendiri. Tunggu dia, Allah akan azab dia. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan ya, habislah di situ. Cuma saya nak baca di sini yang terakhir sebagai hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 28 tuan-tuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi. Nabi bersumpah, wallazi, dan demi Allah. Ataupun kalau kita terima, demi dialah yang, siapa dia? Allah. Nafsi, yang mana jiwaku, biyadihi, berada dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah. Ni dah salah satu bentuk Nabi bersumpah. La yu'minu, buat masa sekarang ni seseorang itu tidak dikira beriman. Fi'il mudhari', yu'minu, la yu'minu, buat masa sekarang ni ahadukum la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu. Tapi ulama tak kata tidak beriman, ulama kata tak sempurna iman. Yang ni kita kata kalau guna la nafi di sini, habislah kita. Ya, tidak sempurna iman seseorang hatta sehingga aku, Nabi kata aku ini ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya, min walidihi, daripada ayahnya, daripada anaknya, wa walidihi, dan ayahnya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia yang ada.
Dia diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalil yang jelas. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan ya, kita terus pada bab yang ketiga. Cuma tolong baca balik, baca pada anak-anak, semak balik diri tuan-tuan, semak diri anak isteri tuan-tuan. Moga-moga ada hakikat iman yang benar dalam hati, yang dikatakan sidqul iman, iman yang betul, iman yang benar. Yang mana? Yang ada dalam hati tuan-tuan. Dalam bentuk mana? Dalam bentuk waqara fil qalb, yang tetap teguh dalam hati. Boleh tuan-tuan ya? Baik, kita masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga ni saya hurai lebih kurang 15 maksud Rasulullah yang tuan-tuan ucap dalam sembahyang tuan-tuan, ataupun tuan-tuan dengar kita ucap Rasulullah. Apa makna Rasulullah? Yang ni saya bawa paling biasa, paling sedikit ya, paling kurang. Ada 15 maksud yang selalu disebut-sebut oleh para alim ulama. Boleh tuan-tuan ya? Baik, yang tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Kita terus muka surat 32. Boleh ya? Surat 32. Baik, maksud pertama bila mana saya menyebut tuan-tuan menyebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa Rasulullah ini? Maknanya apa? Makna pada bahasanya utusan Allah. Makna pada hakikatnya tersurat dan tersiratnya, dia adalah sebagai ad-da'i ilallah. Itu dalam bahasa Arab. Ad-da'i ilallah iaitu seorang pendakwah kepada Allah. Boleh tuan-tuan? Mana dalilnya? Kita terus baca dalil surah Yusuf 108. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hazihi sabili, inilah jalanku. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni saya pernah sebut di sini juga, untuk ulangan lagi sekali, saya dengan tuan-tuan sedang dalam perjalanan. Dan tuan-tuan kena pastikan jalan mana yang tuan-tuan sedang lalui sekarang. Ya, jalan Nabi ke jalan siapa? Dia ada jalan. Tuan-tuan jalan kat depan tak kira lah tuan-tuan ya, jalan kota warisan tu biasa lah. Tapi duduk di atas jalan apa? Sebab tu lah, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat kamu, maklumkan pada umat kamu, bagi tahu umat kamu, hazihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan aku, kata Nabi? Ad'u ilallah, aku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan menggunakan pandangan mata hati. Walaupun di situ ada terjemah dia tuan-tuan sekalian, dengan makna, dengan keterangan dan bukti yang jelas. Basirah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya mengaku dah sedikit kegagalan, ataupun mungkin banyak kegagalan para pendakwah akhir zaman, termasuk saya. Ya, kerana saya hanya berdakwah kepada masyarakat dengan sekadar basar. Kita pandang masyarakat dengan mata kepala kita sahaja, basar. Dia kadang-kadang kita menghukum bukan pada hakikatnya, ataupun kita menggunakan kaedah uslub, kaedah pendekatan yang tidak sesuai dengan persoalan dan permasalahan yang sebenarnya pada seseorang mad'u itu. Betul, kita tidak berjaya. Tapi Nabi, kenapa Nabi berjaya? Nabi berdakwah dengan basirah. Dia tengok dengan mata hati, dia pandang dengan mata hati. Boleh tuan-tuan, dia nampak apa masalah sebenar masyarakat ni tuan-tuan. Waktu masa saya di Yaman dulu belajar dengan Habib Ali Al-Jufri. Ya, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Dia antara murid kanan. Dia kata aslul muskilah, al-aslul muskilah, asal, usulul muskilah, asal muskilah manusia ni apa sebenarnya? Kita cakaplah kerana dia terleko dengan dunia, kerana dia ni gini tuan-tuan sekalian. Tak apalah, saya tak nak ulang lagi, nanti kita bincang lain-lain kali dah yang tu tuan-tuan ni. Cuma nak bagi tahunya, gagalnya sebahagian besar pendakwah hari ini dalam mengajak manusia kembali kepada Allah, yang disebut ad'u ilallah. Nabi hadir ni tuan-tuan, ad'u ilallah, mengajak manusia kembali kepada Allah. Bukan kembali pada diri dia, bukan kembali kepada pihak dia, bukan cenderung kepada grup dia, tidak, Allah. Sebab tu kalau kita duduk dengan ulama-ulama yang tertentu yang memahami hakikat dakwah ini, dia banyak menyebut Allah dan Rasul. Tapi bagi pendakwah-pendakwah yang seperti saya ni tuan-tuan, kadang-kadang kita lebih cerita pasal kita daripada Allah. Betul ya? Tentu kan setengah-setengah pendakwah, mungkin termasuk saya. Betul lah, kadang-kadang kita datang kuliah, kita cerita pasal apa banyak? Kita cerita pasal dunia banyak, kita cerita pasal grup kita lebih banyak, kita cerita pasal diri kita. Tuan-tuan, saya baru ni pergi ke China. Oh, di China, dia tu cerita dia pergi. Tapi kalau tuan-tuan duduk dengan ulama, dia banyak cerita pasal Tuhan, pasal Allah, pasal Nabi, pasal akhirat. Dunia, macam biasa, dunia tak ada masalah. Ada masalah dunia. Dunia tak ada masalah, yang membawa masalah ni manusia tu yang atas muka dunia. Tapi
Tapi manusia yang mana? Manusia yang tidak beriman pada Nabi dan Rasul. Ini pada Allah dan Rasul. Ini yang menjadi masalah muncul. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan ya? Ana basirah dengan mata hati. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencelikkan mata hati saya, mata hati tuan-tuan, agar kita memandang kehidupan ini dan membawa anak isteri kita, mengajak anak isteri kita dan atas nama dakwah dalam bahasa Arab dengan mata hati kita. Tapi nak pandang dengan mata hati, nak kena mata hati itu celik. Kalau mata hati itu buta. Tapi kalau mata hati itu celik, memang mata hati itu celik, nak kena ada cahaya pula. Sebab mata ni dia kena ada cahaya. Anda nak kena bincang banyak. Tapi saya nak sebut sikit. Tuan-tuan nak tahu tak mata hati tuan-tuan sekarang ni celik ke buta? Ni, tuan-tuan nak tahu? Nak ke tak? Ketakut? Tak berani saya Ustaz. Ustaz pula tahu daripada mana. Saya nak baca satu kata-kata yang disebut oleh Al-Arif Billah, Imam Ibn Atha'illah Skandari, dalam kitab Hikam. Kata silap saya hikam yang kelima. Saya pun tak ingat lah. Ya, masa muda-muda dulu hafal sikit. Sekarang kurang lah tuan-tuan, agak tua lah. Imam Ibn Atha'illah dia kata apa? Kalau tuan-tuan nak tahu sekarang, dia kata ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka alamatun ala intimasi fi basirati, atau kama qala al-Imam Ibn Atha'illah Skandari. Dia kata kalau kamu bersungguh, ijtihaduka, kamu cukup bersungguh, ijtihad fima dumina laka, kamu bersungguh dalam bab perkara yang Allah jamin kepada kamu. Dumina, dijamin, laka, kepada kamu. Ya, kalau tuan-tuan buat masa sekarang ni perkara-perkara yang telah dijamin oleh Allah kepada tuan-tuan, tuan-tuan bersungguh. Apa yang Allah jamin? Rezeki. Rezeki Allah jamin tuan-tuan. Ya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu benda yang melata. Tapi dabbah ni binatang. Tidak ada seekor binatang yang melata atas muka bumi ni illa 'ala Allah, kecuali ke atas Allah itu rizquha. Allah jamin rezeki dia. Kalau binatang yang tak ada tanggungjawab puasa, binatang yang tak ada tanggungjawab sembahyang, tak ada amanah apa-apa pun binatang ni tuan-tuan, sekadar Allah cipta untuk manusia pun Allah jamin rezeki. Bagaimana kita yang Allah tetapkan satu tanggungjawab yang besar sebagai khalifah, Allah jamin rezeki. Tuan-tuan jangan risau. Sebab itulah ada orang ni dia bersungguh dalam bab apa yang Allah jamin. Wa taksiruka, kamu mengurangkan. Sama ada kamu kurangkan masa, ataupun kamu kurangkan waktu, ataupun kamu kurangkan kesungguhan fima tuliba minka, terhadap perkara yang dituntut kepada kamu. Apa yang Allah tuntut pada kita tuan-tuan? Ibadah kepada Allah, memperhambakan diri pada Allah. Tapi dalam bab memperhambakan diri pada Allah, kita kurangkan waktu-waktunya, kita kurangkan kesungguhannya. Tapi dalam bab yang Allah jamin rezeki kita, kita punya bersungguh. Pukul 7 pagi kita keluar, pukul 7 malam kadang-kadang kita balik. Kadang-kadang pukul 8 malam kita balik. Hari Minggu pun kita sanggup lagi bersungguh untuk pergi bekerja. Dalam bab rezeki yang Allah jamin. Tapi kalau dalam bab ibadah, kita punya berkira dengan masa. Betul tak? Kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Bila Ustaz berhenti? Berkira dengan masa. Alamatun, itulah tanda dia. Intimas, setengah kata berkarat, setengah buta mata hati. Setengah ulama tadi orang muda. Itulah tandanya buta mata hati tuan-tuan. Buta mata hati saya sama. Maka bagaimana kita nak memandang hidup ni dengan mata hati yang Nabi sebut? Bagaimana bagaimana tuan-tuan sebagai suami nak ajak anak isteri ni? Okey ya? Tapi tak apalah tuan-tuan, nanti lambat sangat ya. Ila akhir ayat tuan-tuan boleh baca sini. Cuma saya nak sebut di sini dua makna. Apa makna Nabi sebagai pendakwah kepada Allah? Ada dua makna yang paling besar, yang paling utama. Muka surat 33. Yang pertama tuan-tuan, Al-Imam Ibn Kathir dalam mentafsirkan kalimah berdakwah kepada Allah dalam ayat di atas ialah berdakwah kepada penyaksian atau syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Yang pertama sekali tolong pastikan anak isteri tuan-tuan membuat suatu penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi apa makna dakwah yang pertama? Ajak orang ramai ni kepada penyaksian dulu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Betul, siapa Tuhan itu? Dialah Tuhan yang maha bijak. Tidak ada Tuhan yang maha bijak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang maha kaya kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang maha berkuasa kecuali Allah. Segala-galanya tuan-tuan sekalian dan menafikan kepada selain daripada Allah. Tapi ada orang sekarang ini dia rasa ada orang lebih bijak pada Allah, ada orang lebih kaya pada Allah, ada orang lebih berkuasa pada Allah. Ini persoalan manusia yang ada hari ini. Boleh ya? Mana dalil? Surah Ar-Ra'd ayat 36. Kul, katakanlah wahai
wahai Nabi Muhammad, innama umirtu, ya sesungguhnya aku hanya diperintahkan an a'budallah, ya supaya aku menyembah Allah, wala usyrika bihi, dan sekali-kali aku tidak akan mempersekutukan Allah. Ilaihi, kepadanya lah ad'u, aku mengajaknya, ia mengajak manusia, wa ilaihi, dan kepadanya lah juga ma'ab, ya tempat kembaliku. Ya, ini tak apalah tuan-tuan, saya baca reka untuk tuan-tuan dengar, kemudian tuan-tuan boleh baca balik. Baik, makna yang kedua muka surat 34. Kita lebih kurang pukul 2.45 dah, lebih kurang tuan-tuan ya. Boleh ya? Kena kira juga. Sudah, tuan-tuan nak berhenti pukul berapa? Sudah, kalau nak cakap berhenti dia berkira. Tuan-tuan kena jawab, ginilah ustaz, ikut ustaz dah nak berhenti pukul berapa. Kami tak kira ustaz. Itu baru celik mata hati. Ni nak tanya lagi sekali, nak berhenti pukul berapa? Tak adalah tuan-tuan, saya pun nak beli juga, saya pun berkira juga. Ya, sebab nak pergi tempat lain lagi. Ya, malam ni nak pergi ke Gombak pun dah. Tahu itu? Allah Rabbi. Kita baca sikit lagi lah tuan-tuan, dalam 10 minit lagi lah, okey ya? Kau berkira? Ni ustaz pun nak berkira. Baik, yang keduanya, apa makna berdakwah Nabi sebagai seorang pendakwah? Rasulullah maknanya sebagai ad-da'i, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah Ta'ala, bermaksud mengajak umat manusia supaya memperhambakan diri mereka hanya kepada Allah. Yang tadi membuat penyaksian, selepas membuat penyaksian, menyeru manusia kepada memperhambakan diri hanya kepada Allah. Boleh tuan-tuan? Yang maha benar sahaja, iaitu dengan cara melakukan segala ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seterusnya membebaskan diri daripada beribadah kepada selain Allah. Dia ada dua ya. Ibadah pada Allah, dalam masa yang sama membebaskan diri daripada ibadah kepada selain Allah. Ada orang tuan-tuan, dia jadi hamba Allah, dalam masa yang sama dia jadi hamba syaitan. Allah pun dia sembahyang pun sembahyang, nombor ekor pun beli. Sembahyang ya, tapi nombor ekor beli. Ya ke tuan-tuan? Yang beli nombor ekor tu hamba siapa? Yang sembahyang tu jadi hamba siapa? Ke nak contoh lain lagi? Okey lah tu lah. Yang ni yang kita kata mesti jadi hamba Allah. Kemudian tolong pastikan tuan-tuan bebaskan diri tuan-tuan daripada jadi hamba kepada selain Allah, hamba nafsu, hamba sebagainya. Baik, kemudian di antara maksud konsep ibadah, ya kadang-kadang kita sebut ibadah. Apa makna ibadah? Salah satu di antaranya, iaitu di antara maksud konsep ibadah yang hendak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah memperhambakan diri dengan cara mematuhi segala peraturan Allah. Sama ada peraturan ibadah. Macam mana nak beribadah? Dengan sebab ibadah ni nak jadi hamba. Okey, kata saya ulang lagi sekali. Kita mesti jadi hamba kepada Allah. Kita mesti memperhambakan diri pada Allah. Bagaimana nak memperhambakan diri pada Allah? Dengan cara beribadah pada Allah. Apakah ibadah yang dikatakan dijadikan kita ni sebagai hamba? Iaitu ibadah dalam keadaan ikut peraturan. Tuan-tuan ya? Saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan saya, kita faham, cuba kita terus ingat. Nabi ajak saya dengan tuan-tuan, seru saya dengan tuan-tuan, dakwah saya dengan tuan-tuan untuk jadi hamba Allah, untuk memperhambakan diri pada Allah. Macam mana kita sekarang ni sudah dikira memperhambakan diri pada Allah? Iaitu kita beribadah kepada Allah. Mana tahu kita beribadah pada Allah? Iaitu apabila kita ikut segala peraturan Allah. Ya. Kalau kita ikut peraturan Allah dalam bab makan, maka makan itu jadi ibadah. Kalau kita ikut peraturan Allah dalam bab berpakaian itu jadi ibadah. Kalau kita tidur ikut peraturan Allah, maka tidur itu jadi ibadah. Boleh tuan-tuan? Maka kesimpulan apa ibadah itu? Kesimpulannya ialah tuan-tuan mesti hidup dalam seluruh peraturan Allah. Maka bila mana tuan-tuan hidup dalam peraturan Allah, maka seluruhnya dia jadi ibadah. Termasuk sembahyang. Sembahyang ni, kalau sembahyang pun tak ikut peraturan, dia bukan ibadah. Kata sembahyang ibadah, iya ke ibadah sembahyang? Kalau tak ikut peraturan tak jadi ibadah. Puasa tak ikut peraturan tak jadi ibadah. Sebab itulah kalau puasa, sembahyang dan seluruhnya dalam peraturan Allah, maka seluruh itu dinamakan ibadah. Dan ibadah itu menggambarkan saya dengan tuan-tuan sedang memperhambakan diri pada Allah. Maka saya ulang balik, sama ada peraturan ibadah, peraturan muamalah, maka segala muamalah itu dia jadi ibadah. Tuan-tuan berjual beli ikut peraturan Allah, jual beli itu ada jadi ibadah. Baik, peraturan nikah kahwin, peraturan politik. Ini yang selalu orang duk sebut-sebut tuan-tuan. Berpolitik cara mana? Maka seluruh gerak-geri, gerak kerja politik itu, segala apa-apa yang terlibat politik itu, kalau ikut peraturan Allah, seluruhnya jadi ibadah. Hari ini ramai orang berpolitik, tuan-tuan, jangan sangat orang tak berpolitik.
Cuma duk belah mana-mana itu cerita pandai-pandai lah. Ya, pandai-pandai pilih lah tuan-tuan. Boleh tak? Kena suruh ustaz ajar juga yang ni. Boleh juga. Tapi itu cerita lagi akan dulu. Maknanya majoriti masyarakat yang ada ni, tak kira dia belah mana pun, tapi majoritinya dia berpolitik. Maka bagaimana tuan-tuan nak pastikan politik tuan-tuan itu dalam keadaan ibadah kepada Allah, memperhambakan diri pada Allah, iaitu ikut peraturan politik. Politik mana yang kena ikut? Politik Islam. Kerana hanya politik Islam yang ada peraturan. Kerana politik Islam ni dia ada dalam Quran. Saya tak jumpa ustaz kalimah politik dalam Quran. Sama lah yang bukan tuan-tuan, yang awak merokok tu ayat mana? Ya, dalam bab lain dia kata dia tak jumpa. Yang dia duduk merokok sekotak satu hari tu, ayat mana suruh merokok? Dia diam sekejap. Dia awak sendiri, bukan tuan-tuan yang merokok tu. Tuan-tuan tak merokok, tuan-tuan dah okey. Ke merokok juga guna ayat mana? Banyaklah tuan-tuan ya. Kalau kita tanya balik, yang GST tu ayat mana? GST ada dalam Quran. GST ayat mana? Yang beria-ria nak buat tu, yang bertukuh lumuh bahas tu, ayat mana? Tak apalah tuan-tuan, dia tu orang panggil siapa tu hujah apa tu, hujah koman, paling koman lah tuan-tuan sekalian. Tak apa, biarkanlah ya, nanti rugi masuk. Baik, peraturan ekonomi dan segala-gala barulah kita benar-benar layak digelar hamba dan benar-benar memperhambakan diri kepada Allah yang Maha Esa. Baru hamba. Yang hamba ni lah baru masuk syurga. Ya, dia hamba lawan dia apa tuan-tuan? Hamba lawan dia. Hamba dia lawan dia tuan lah. Yang ni tuan, yang ni hamba. Kalau kita hamba, siapa tuan kita? Allah lah. Kalau kita tidak hamba, yang ni jadi Tuhan lah. Kalau tuan-tuan sekarang bukan hamba, siapa tuan-tuan? Tuan-tuan siapa sekarang? Saya hamba ustaz. Okey, alhamdulillah kita hamba. Maka yang selepas hamba ada satu lagi namanya Tuhan. Tapi kalau kita bukan hamba, yang Tuhan tu Tuhan mana yang kita pula sama dia? Yang ni yang cerita dia sekarang. Tu sekarang ni akhir-akhir zaman ni tuan-tuan ramai mengaku jadi Tuhan. Kerana dia tak didik dia jadi hamba. Okey, kita baca satu lagi tuan-tuan ya, dalam 5 minit lagi. Nak habis ni? 5 minit lagi. Yang ayat-ayat lain itu tuan-tuan boleh baca lah insya-Allah. Kita terus kepada muka surat 39. Tu yang saya kata tu, kalau belajar macam ni tuan-tuan, cepat alim kita. Sebab dia cepat khatam. Okey. Tapi yang ni sekadar apa ni tuan-tuan? Tazkirah ni. Dia bukan belajar, ni tazkirah. Baik, yang kedua, kita berhenti sini. Yang kedua, 5 minit lagi. Siapa Nabi Muhammad yang kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembawa wahyu Allah, Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebut Rasulullah, tuan-tuan kena ingat wahyu. Apa itu wahyu? Al-Quranul Karim. Apa guna tuan-tuan sebut Rasulullah, tuan-tuan letak tepi Quran. Tuan-tuan tak faham apa makna Rasulullah. Tapi saya harap kita faham semua sekali, boleh ya? Baik, mana dalilnya? Ya tu, Suratul Najm ayat 3 hingga 4. Ya, Suratul Najm ayat 3 hingga 4. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat ini dah selalu kita baca. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia iaitu Nabi Muhammad itu memperkatakan sesuatu berkaitan dengan agama dan segala-galanya mengikut pendapat dia sendiri. In huwa illa, segala yang diperkatakan itu tidak ada lain kecuali wahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Lihat tuan-tuan ya, yang muka surat 40 tu, kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sama lah. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad pada umat kamu, innama ana basyarum mislukum, bahawasanya aku ni hanyalah manusia seumpama kamu. Tapi apa beza dia? Beza dia yuha ilayya, yang bezanya aku ini diwahyukan. Maknanya Rasul yang ada wahyu. Apa wahyu itu? Al-Quran. Ya, sebab ada tadi ada, saya forum dari tuan-tuan dia ada di Masjid Khairiyah di Gombak Steel. Dia tanya, apakah Ustaz konsep Rasulullah dulu berjihad, kita sekarang berjihad, ia berjihad. Apa beza konsep dulu dengan konsep sekarang ni? Cuma kita kata kita jawab paling rekan, bukan jawab panjang-panjang, paling rekan. Di antara konsep jihad yang ada pada hari ini yang perlu kita bersungguh-sungguh, iaitu mengembalikan bersungguh-sungguh. Jihad ni bersungguh. Ya, guru saya ngaji dengan guru saya dulu, tuan-tuan kan dia terjemah bahasa mudah. Ya, jihad bahasa mudah, bersungguh. Ya, al-juhd, bersungguh. Macam tuan-tuan
Dan mana ada benda atas muka dunia kita tak pernah bersungguh? Tuan-tuan perasan tak? Semua benda tuan-tuan bersungguh. Ke ada tuan-tuan main-main? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan makan. Tuan-tuan makan bersungguh. Betul ya? Ke makan main-main? Oh, kalau makan main-main, 3 pinggan main-main. Kalau betul tak tahu berapa pinggan. Nak makan tu bersungguh tuan-tuan sekalian. Nak pergi pasar, nak kena bawa balik barang kat pasar. Sebelum nak beli kat pasar tu, nak beli apa kat pasar? Nak beli beras. Beras tu sebelum sampai ke pasar tu, petani tu punya bersungguh tuan-tuan sekalian, tanam padi, bajak sawah semua sekali tu. Bukan main-main. Kita pergi beli kat kedai tuan-tuan sekalian beras. Sebelum jadi beras tu, yang nak sebelum jadi pokok padi tu, sebelum ditanam tu, punya bersungguh petani tu. Baru semua proses 6 bulan, lebih kurang 3 bulan baru sampai ke kedai. Dan kita pula pergi beli, punya bersungguh. Nak pergi beli tu nak kena ada duit. Berapa lama kerja? Sebulan kerja baru dapat duit, baru pergi beli. Kemudian bawa ke rumah pula, orang rumah memasak berapa lama. Tak bersungguh. Tuan-tuan tidur bersungguh tak? Betul? Kau main-main? Main-main apa? 8 jam 8 jam main-main. Kalau tidur sungguh tak tahu berapa jam. Semua benda ini bersungguh. Cuma soal sekarang tuan-tuan sekalian, ke arah mana tuan-tuan bersungguh ni? Kepada siapa tuan-tuan bersungguh ni? Untuk apa tuan-tuan bersungguh ni? Maka kalau dia kata ke arah mana? Ke arah akhirat. Untuk apa? Untuk Allah. Tujuan apa? Nak dapat redha Allah. Untuk apa? Untuk syurga. Yang ni betul. Jalan tuan-tuan, betul. Tapi yang ni siapa yang ajar ni? Inilah yang Nabi ajar. Dalam apa yang Nabi ajar? Al-Quran. Sebab tu saya kata dengan buat masa sekarang ni, jihad yang paling besar sekali, membawa orang kembali pada Quran. Di atas pengakuan dia kepada Nabi Muhammad. Tuan-tuan mengaku tak Nabi Muhammad tu Nabi? Mengaku. Tuan-tuan mengaku tak Nabi Muhammad tu bukan setakat Nabi, dia Rasul, utusan Allah? Mengaku. Tuan-tuan tahu tak apa makna utusan Allah? Utusan Allah ni adalah yang bawa benda daripada Allah. Apa yang dibawa itu? Al-Quranul Karim. Maka kenapa tuan-tuan akur yang tu, kenapa tak nak akur dengan Al-Quranul Karim? Akur ustaz. Akur apa? Sembahyang kami turut, puasa kami turut. Dalam Quran ayat puasa juga ada. Mana iman tuan-tuan kepada Nabi dan Rasul yang sebenar-benarnya, yang bawa Quran? Kemudian pula tuan-tuan dakwa pula, tuan-tuan kata beriman dengan Quran pula. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Segala-galanya. Wah. Arab wah. Dia kata dan semua sekali. Mana bukti tuan-tuan beriman pada Quran? Nampak tuan-tuan? Tu kuat tu sebab dah akhir-akhir nampak lemah dah akhir-akhir. Tu yang saya kuatkan sikit tu supaya hilang dengan tu. Tapi takat ni dah habis dah ni tuan-tuan. Wallahu a'lam. Berhenti mudah dah habis dah tu. Jadi insya-Allah pada minggu akan datang nanti saya akan habiskanlah ke 5.15 itu. Kerana kita ada 2 part baki lagi. Jadi part yang ketiga dia ada 5 part. Boleh ya tuan-tuan ya? Ada soalan ke? Tak payah dah ya. Tu cara buka soalan tutup terus. Tu guru saya aja. Ada soalan ke tuan? Tak payah ya. Okey, kita sambung balik. Tak payah jawab soalan. Tu mana dia? Kan ada soalan? Akhir nanti atau tercantik apa-apa yang perlu saya beritahu, saya jawab apa yang perlu atau boleh tanya insya-Allah. Setakat tu dahulu insya-Allah kita berhenti pada muka surat 49. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin. Ya Allah Tuhan kami, pada dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah, bulan yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada kami ya Allah kefahaman tentang kenabian, kefahaman tentang kerasulan, kefahaman tentang apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau berilah kefahaman kepada kami ya Allah. Engkau berilah kefahaman kepada zuriat kami ya Allah. Engkau berilah kefahaman kepada kehidupan kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Redhalah dengan kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Layakkanlah kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Layakkanlah kami untuk menjadi umat Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.